نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين ولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi boleh berfungsi sebagai manusia biasa. Dapat kita tambah lagi amal bakti kita kepada Allah SWT. Dapat kita meneruskan kewajipan kita sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya dan dapat ganjaran bagi mereka-mereka yang dapat pengiktirafan dari Allah SWT. Apa dia ganjarannya? Tak lain tak bukan melainkan syurga. Allah berfirman dalam hadis kursi, apa kata Allah? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya? Kita lah. Jadi Allah sediakan apa? Fiha, di dalamnya, dalam syurga tu. Ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata.
Wala uzunan sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Syurga yang Allah sediakan untuk mereka-mereka yang dapat penterapan sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itulah. Karena kita ni pun akan pergi juga ke akhirat. Lambat laun kita akan berada di sana juga. Di sana kena cukup. Bekalan yang kena cukup. Supaya senang kehidupan kita di sana. Karena kita ni akan dihidupkan kembali. Bukan mati terus. Akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kalau mati terus itu tandanya Allah tak ada adil. Allah biarkan orang jahat tu. Lepas gitu aja, tidak dihukum, tidak didakwa, tidak diambil kira apa dilakukannya. Maknanya Tuhan tak adil tu. Lepas tu dihidupkan balik supaya kita menerima balasan dari apa yang kita lakukan dalam dunia ni. Kalau kita buat baik, dibalas dengan baik. Kalau tidak, kita buat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Itu tanda keadilan Allah Ta'ala. Kalau tidak, Allah tak adil namanya. Ada orang dalam dunia ni buat baik. Tak pernah tinggal semayang, sentiasa berzikir, sentiasa berselawat, sentiasa puasa Ramadan dan puasa-puasa sunat buat juga. Kalau dia mati-mati terus begitu aja, mana tak ada dia balas perbuatan dia yang baik di dalam dunia ni. Jadi Allah tak adil lah. Allah biar lepaskan begitu aja. Tak ada diupah, tidak diberi ganjaran bagi kebaikan yang dilakukan olehnya. Maknanya Tuhan tak adil lah. Sedangkan kita mengaji tauhid ni, kita faham bahawa Allah itu maha adil. Dibalas dengan baik. Kalau baik, dibalas dengan baik. Karena kita hidup dalam dunia ni sebagai orang yang dalam perhumaan. Tak apa perhumaan? Jangan menanam. Kalau baik, elok pokok tanam, buah nanti akan elok juga, subur. Ya? Kalau tak elok pokoknya, kalau beracun kita tanam pokoknya, buah nanti juga akan dapat buah yang beracun. Baik, itu mukadimah. Untuk pagi ini, kita sambung lagi. Kalau tak salah saya, kenyataan yang kedua, betul? Yang ketiga. Kenyataan yang ketiga? Okey. Kenyataan yang ketiga. Mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Itu? Ya? Betul kan? Dia al-wujud, al-qidah, sifat-sifat Tuhan, al-baqa, kenyataan yang keempat. Kenyataan yang keempat. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Takrif lah. Takrif sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Alright. Oh ada tanda ni. Tak nampak. Kenyataan yang keempat. Takrif. Apa arti takrif? Takrif apa artinya? Definasi. Istilah. Takrif. Takrif. Sifat-sifat. Sifat-sifat tu Allah tu memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tapi yang wajib kita ketahui berapa? Yang wajib kita ketahui 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Ini kita nak cerita tentang yang wajib tu. Takrif ataupun definisi ataupun istilah sifat-sifat yang wajib. Apa arti wajib? Hukum ni hukum akal. Apa arti wajib? Udah diam lagi. Apa arti wajib? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan tiadanya. Itu wajib ya. Kalau benda itu tak ada, tak terima di akal. Cakap mudahnya apa? Mesti ada. Mesti ada sifat ini di sisi Allah Ta'ala ya. Kalau tak terima di akal. Akal tolak. Bagi Allah Ta'ala. Baik. Adalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib diketahui. Wajib ini wajib syarak. Wajib diketahui. Wajib syarak. Wajib mula-mula tadi, sifat yang wajib bagi Allah tu wajib akal. Ada beza tak antara wajib akal dan wajib syarak? Ada tak bezanya? Ini yang kedua ni wajib syarak. Mesti kita tahu. Apa arti wajib syarak ni? Tidak buat dapat pahala, tak dibuat berdosa. Kedudukannya mesti buat.
Itu wajib yang kedua. Yang pertama tadi wajib akal. Apa artinya? Tidak diterima akal akan tiada. Mesti ada. Baik. Ada 20 sifat ya. Wajib kita ketahui. Mesti tahu ni. Siapa tak tahu lagi, tak hafal lagi sifat wujud qidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, ya, masih tak hafal lagi. Hari Senayan esok ke mana? Masuk pasti. Pergi daftar nama di mana? Tadika Islam. Kerana cucu-cucu kita hafal belaka. Tok opahnya tak hafal. Toknya tak hafal lagi. Pergi daftar nama Tadika Islam. Jadi 20 sifat ya, mesti ada tu. Tak terima di akal kalau tak ada 20 sifat ni tadi. Wajib kita pelajari, wajib kita ketahui. Wajib tahu. Kalau tak tahu berdosa. Udahlah berdosa. Tak diterima iman kita pula. Jadi kita sebagai orang kafir. Orang kafir ke mana duduknya? Di akhirat. Di akhirat orang kafir ke mana? Ke neraka. Sebentar angkat tangan. Sebentar angkat gambar. Mana kau anda ni? Jadi 20 ya. Yaitu 20 sifat. Yang pertama al-wujud. Al-wujud. Ya, bukan ya. Bukan bukan wujud. W-U. Al-wujud. Ya. Kalau ada al-wujud. Kalau tak ada al-nya wujudun. Kalau tak ada al-wujudun ya, wujudun. Kalau ada al-wujudu. Ataupun al-wujud. Artinya ada. Apa yang ada? Perempuan, apa yang ada? Allah tak ada. Apa yang Allah tak ada tu? Yang pada Allah yang ada tak bendanya. Dengar elok. Yang mesti ada zatnya. Yang kedua sifatnya. Yang ketiga perbuatannya. Tiga-tiga tu mesti ada. Zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Zat apa? Dirinya. Bukan zat protein, vitamin, karbohidrat. Itu zat makan. Ini zat tu diri Allah Ta'ala. Mesti ada. Macam mana keadaannya? Entah, kita tak tahu. Macam mana zat Allah tu mana rupanya? Apa dia? Yang ketiga apa? Tadi kata al-wujud tadi. Alright, kita pergi al-baqa ya. Tidak mudah ya. Al-baqa. Alright. Sebab betul al-baqa'u. Al-baqa'u. Kalau nak wakaf al-baqa'. Yang baqa tak salah. Bukan kaf saja, qaf ya. Al-baqa'. Artinya kekal. Apa arti kekal? Apa arti kekal? Tak ada akhir. Itu kekal. Tak ada akhir, tak ada kesudahannya. Kita ada tak kesudahannya? Ada. Semua kita ni ada kesudahannya. Tapi Allah tidak ada kesudahannya. Kita ni sudahnya apa? Semua kita ni sudahnya apa? Mati. Binasa. Allah khabar dalam Quran apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sambung. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Fan berarti binasa. Itu kesudahan kita. Wa yabqa yang kekal, yang tak binasa, wajhu rabbik. Wajah Tuhan kamu, zat Tuhan kamu tu. Wajah tu bukan maknanya muka, tapi bukan muka yang macam muka kita ni. Muka kita ni apa? Ada hidung, ada mulut, ada mata, ada apa? Ada gigi dan sebagainya. Bukan muka jenis tu. Macam mana? Muka Allah. Ada tak muka Allah? Ada. Tapi macam mana rupanya? Entah. Yang tahu siapa? Allah saja yang tahu ya. Itu yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
yang amat agung lagi amat mulia. Macam mana rupanya Allah aja tahu, kita tak tahu ya. Lain tapi binasa, manusia binasa, malaikat binasa, binatang binasa, pokok-pokok binasa, matahari binasa, bulan binasa, bintang-bintang binasa. Lagi apa? Serangga binasa, burung binasa, apa saja di atas muka bumi ini semua akan binasa. Yang tak binasa hanyalah zat Allah atau wajah Allah yang amat agung lagi amat mulia. Lain habis binasa. Malaikat maut pun sudahnya binasa. Padahal kerja malaikat maut apa? Nyabut nyawa orang. Dah ada cabutnya semua tu, tinggal dia je yang tinggal, lain tak ada. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati. Tu malaikat-malaikat habis malaikat hafazah dah mati. Lagi tinggal dia je lah. Dia tak mati lagi. Lagi manusia dah mati. Dah untuk mati ya. George Bush dah mati. Benjamin Netanyahu dah mati. George Washington dah memang mati dah pun. Hitler dah mati. Napoleon Bonaparte dah mati. Abraham Lincoln dah mati. Semua dah matilah. Anwar Ibrahim dah mati. Dr. Azizah dah mati. Dr. Mazir pun dah mati. Habis mati mereka. Tinggal? Tak ada lagi tinggal. Habis mati mereka. Yang tinggal hanya Allah dan malaikat maut saja. Lalu Allah tanya malaikat maut, siapa lagi yang belum mati ya Allah? Wahai malaikatku, kata Allah. Siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya Allah dan saya. Allah tu memang tak mati pun. Saya je yang belum mati. Lalu Allah tanya, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Diam malaikat maut, tak jawab. Kenapa tak jawab? Kenapa tak jawab? Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Ini saja yang boleh cabut nyawa sendiri. Yang lain tak boleh. Manusia boleh? Orang boleh? Tak boleh. Ya? Malaikat maut boleh. Kerana tak ada siapa nak cabutnya. Takkan Allah nak cabut nyawa dia. Jadi kena cabut nyawa sendiri dah. Dia pun cabutlah nyawanya sendiri. Agak-agak lah pun dia cabut nyawanya tu rentap sekali ke perlahan cabutnya. Agak-agak je lah. Ini bukan dalam kitab ni. Ini otak kita yang berfikir. Rentak sekali kan cabutnya perlahan je. Perlahan lah. Macam kita ngeluarkan plaster daripada luka tangan kita. Tangan luka ada plaster tu. Dia nak nyari plaster tu. Rok sekali gitu kan. Gimana? Perlahan lah. Sikit. Kerana takut sakit. Ya ke dah. Itu lebih tu lah. Perlahan lambat. Apa dia? Perlahan lambat. Lagi sakit maksudnya. Ya itu lambat tu. Itu yang di perlahan cabut itu. Lambat tapi boleh tahan. Bila rasa sakit berhenti. Itu sakit tarik balik. Apa dia? Cepat lambat. Entahlah mana saya tahu. Nanti dah mati saya tahu lah. Bila nak mati saya baru tahu. Kita tak tahu. Dia pun cabutlah nyawanya sendiri. Punyalah sakit. Jerit-pekik dia tahu. Aduh. Katanya. Kalau aku tahu macam ni teruknya sakit mati, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Dia tahu. Dia tak kata ya Allah sakitnya. Dia tak kata Allah sakit. Dia kata aduh dia tak. Agaknya lah. Itu kita bukanlah dengar apa bahasanya ya. Tapi itu menjerit lah dah. Kerana kesakitan tu jerit pekik dah. Aduh, tu cakap kecil kaum Melayu lah tu ya. Dia tak apa bahasa apa kita tahu. Dia malaikat. Jerit dah.
Kalau aku tahu macam ni sakitnya, takut siom buat kerja nyabut nyawa orang. Dia tahu. Rupanya dia tu orang gajah. Macam tak kusio macam tu. Maka matilah malaikat maut. Udah mati malaikat maut, tinggal siapa? Tinggal Allah je. Allah tak mati, kenapa? Mengapa Allah tak mati? Perempuan, mengapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Yang mati itu hanya yang ada nyawa. Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Allah tak ada nyawa. Allah tak perlu ke nyawa. Kerana Allah tidak perlu ke apa saja untuk menjalankan apa kewajipan dia. Dia bukan ada kewajipan pun. Dia tak perlukan apa-apa. Tak perlukan perkakas. Tak perlukan alat. Tak perlukan nyawa untuk hidup. Nyawa itu Allah cipta dan bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Nyawa itu Allah cipta bagi pada malaikat. Hiduplah malaikat. Nyawa itu Allah cipta bagi pada binatang. Hiduplah binatang. Nyawa itu Allah cipta bagi pada pokok. Hiduplah pokok. Dan seterusnya ya. Jadi dia hidup dengan sifatnya apa? Sifat apa Allah tu? Sifatnya Al-Hayyu. Al-Hayyu itu hidup. Itu sifat dia ya. Dia bukan ada nyawa. Dia tak memerlukan nyawa. Allah sifatnya apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia nengok tak perlu mata. Dia dengar tak perlu telinga. Faham ke? Dia jalan sana kemari tak perlu kaki. Apa saja pun dia tak memerlukan apa-apa alat. Dia hanya buat je apa yang dia nak buat. Innama amruhu iza arada sya'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dia. Maka matilah malaikat maut. Tinggal Allah yang tak mati. Aman. Alam ni. Alam ni artinya dunia lah. Aman dunia ni. Dunia dah hancur dah, tak ada. Angin dah tak tiup. Laut dah tak bergerak. Aman. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 8 tahun. Wallahu alam. Belum berlaku, kita tak tahu ya. Allah yang tahu. Ya. Lepas itu baru Allah hidupkan semula. Yang dah mati itu semua hidup lagi. Allah hidupkan semula. Siapa? Nombor satu hidup. Nombor satu hidup. Siapa? Israfil. Dia hidupkan semua. Israfil dulu ya. Israfil pun bangun. Bila bangun apa buat? Dia pun meniup sangkakala bagi kali yang terakhir. 3 kali ditiup sangkakala. Tiupan yang pertama berlaku huru hara yang amat dahsyat. Itu dah kita baca, dah kita cerita dulu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Surah Abasa wa Tawalla ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di hari itu dia dah lupa kan, lari dari saudara-saudaranya. Tak ingat pun. Tak ingat kan adik-beradik yang tak ingat. Wa ummihi wa abi, dan tak teringatkan maknya dan ayah pun tak ingat dah. Kita ni mak ingat dah. Walaupun dah lama tak adanya. Saya dah lama benar mak saya tak ada dah. Tapi ingat tak? Ingat. Macam mana dia marahkan kita, macam mana dia pujuk kita, macam mana dia bergurau dengan kita. Ingat kita lagi. Macam mana dia memanjakan kita dan sebagainya. Tapi masa itu tak ingat lagi dah. Dengan mak melupa. Dan ayah melupa. Macam mana kita takut dengan ayah dulu, macam mana ayah marah tu. Dulu kita ingat dah. Walaupun dah lama dah. Ayah saya meninggal tahun 52. Tahun 52 meninggal ya. Berapa tahun dah. Tapi masih ingat saya macam mana keadaannya ya. Mak saya meninggal. Ayah saya meninggal tahun 52. Saya baru nak ngaji standard 1 ketika itu. Belum masuk, belum ngaji lagi tu.
Bukan 52. Minta maaf. Masa itu tak ingat saya. Ya, lah betul lah 52. Bukan 42 saya lahir. Saya lahir 42. 48 katanya masa itu ya. 48. Mak saya meninggal ketika saya sudah jadi cikgu dah. Masa itu tahun 60 apa kita ingat lah. Meninggalnya. Tapi saya masih ingat lagi. Tapi ketika itu tak ingat. Bila dah berlaku tiupan sangkakala yang pertama tadi, habis huru-hara yang amat dahsyat. Tak ingat kita. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan sahabat-sahabat pun dah tak ingat dah. Perempuan sungai ni tak ingat kawan-kawan dah. Tak ingat. Yan tak ingatkan Tun tak ingatkan Non. Walaupun adik-beradik tu tak ingat. Non tak ingatkan Cik Mah tak ingatkan Ramlah tak ingatkan Hajar Sofiah. Tak ingat belakang. Wa sahibatihi wa bani, dan anak-anak pun tak ingat dah. Walaupun seorang anaknya dah lupa. Seorang ada anak tak ingat dah. Dalam dunia ni hari ni, kalau anak kita belah-belah ingat dah. Walaupun belah-belah anak kita ingat. Yang ni di sini, yang ni di sini, yang ni di sini, yang ni di sini. Ingat belakang. Ini esok lupa belakang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masa itu masing-masing memikirkan kejadian yang akan berlaku pada diri dia. Lepas ini apa? Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, apa berlaku? Mematikan semua yang bernyawa. Habis semua mati. Mula-mula dimatikan siapa? Ulama. Itu tentang manusia lah. Lain tu tentulah binatang mati, malaikat mati. Lagi apa? Pokok mati dan sebagainya. Ulama dulu dibunuhnya. Itu sampai satu masa tu langsung tak ada ulama dah. Seorang mati. Ulama banyak dah mati. Banyak ada ulama yang dah mati. Banyak ya. Esok saya tinggal, yang ada tinggal semua orang jahil-jahil belaka. Maka keluarlah apa pendapat ataupun apa fatwa yang sesat lagi menyesatkan. Itu yang berlaku dekat kiamat tu. Habis semua mati. Lepas tu mula-mula ulama mati, lepas tu dimatikan orang beriman. Orang beriman semua mati. Habis seorang tinggal. Seorang tak tinggal. Tinggal yang ada tu apa? Kapio belaka. Mudah-mudahan kita tak ada ketika berlakunya hari kiamat ya. Habis kapio. Masa itu nak baca Quran pun tak ada. Buka Quran tengok ada khotbah aja ada. Tulisan tak ada. Sehingga tak ada siapa lagi menyebut nama Allah. Ketika itulah baru Allah betul-betul kiamatkan dunia ni ya. Hancur semua. Tu malaikat maut tak ada apa namanya Israfil dibangkitkan ya. Ditiup 3 kali. 3 kali ya. Sudah habis semua. Lepas tu tiup kali ketiga. Kali ketiga apa tiupnya? Bangkitlah semula. Yang dulu dipanggil manusia bangkit, malaikat bangkit, ya semua bangkit balik. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ada ponahan ayat ni. Surah Al-Mu'minun. Summa innakum, sesungguhnya kamu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tub'atsun, akan dibangkitkan semula. Habis bangkit belakang. Benjamin Netanyahu dah mati bangkit, Hitler dah mati bangkit, Presiden Soeharto dah mati bangkit, lagi apa? Ferdinand Marcos dah mati bangkit, Saloma dah mati bangkit, Siti Nurhaliza dah mati bangkit, lagi apa? P. Ramlee dah mati bangkit, Jin Samsudin bangkit, Ibrahim Pendek bangkit, tak kenal ke mana? Mustarjo bangkit, Aishwarya Rai bangkit. Tak kenal? Memang tak kenal, betul kan? Lagi siapa? Lagi siapa Som? Saira Banu bangkit. Apa dah? Bangkitlah Cik Mah bangkit. Ya. Apa lagi? Bangkit serentak Ustaz. Ya.
makhluk bangkit serentak masa tu. Ketika itulah sontak lah macam cendawan tumbuh. Dia mana cendawan tumbuh? Cok gitu je. Tak tahu sampai dulu sampai kemudian. Dah bangkit, apa buat? Apa buat dah bangkit? Sebelum ke mana-mana lagi, tengok keadaan dia bangkit. Kalau dia menjadi ahli syurga, beriman dan amal soleh, menjadi ada layak masuk syurga, dia akan bangkit secantik Siti, kalau perempuan, secantik Siti Nurhaliza. Nurhaliza? Apa? Siti Zulaikha. Kalau dia ahli neraka, dia akan dibangkit juga. Tapi seperti binatang yang perangainya diamalkannya itu. Ada yang bangkit seperti kambing, ada yang bangkit seperti harimau, ada yang bangkit seperti serigala, ada yang bangkit seperti ular. Kita tengok perangai dia lah. Kalau kau je nak melit orang je, so dia bangkit macam ular. Ada yang bangkit kerana nak rokam orang je, bangkit seperti apa? Serigala. Ada yang bangkit seperti kaldai. Cantik kan buruk kaldai tu? Dia kaldai. Iaitu mereka yang berjemaah, mayam jemaah, tapi mendahului imam. Dia akan dibangkitkan seperti kaldai. Siapa nak? Malahan, dengar lalu, dia akan dibangkitkan seperti babi hitam. Siapa nak? Udahlah babi tu buruk, merepang je dah, nak hitam lah tu. Siapa nak? Iaitu mereka yang tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam akan dibangkitkan seperti babi hitam. Itu keadaan bangkit manusia. Cerita manusia je lah, yang lain kita tak tahu pun keadaannya. Binatang-binatang pun dibangkitkan kerana dia akan menerima balasan di akhirat. Mana kambing yang besar tu nanduk kambing yang kecil, esok dibangkitkan kedua-duanya. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Dia tanduk kambing yang kecil tu, kambing kecil tak lalu nak melawan. Jadi gitu aja lah. Dibangkitkan Allah kedua-duanya. Itu diperintahkan. Yang kecil itulah nanduk yang besar balik. Yang kecil tu nanduk yang besar. Kalau tanduk tu, baru dimatikan kedua-duanya. Menandakan Allah itu adil. Tak ada pernah berat sebelah. Tak pernah berlaku zalim. Begitulah manusia-manusia. Jadi kalau kita dia nanya orang yang gaduh, di akhirat besok kita akan menerima keadilan yang sempurna dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu bangkit. Udah bangkit semua tu, tengok keadaan dia. Semua akan berjalan daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu tempat himpunan agung. Di mahsyar, namanya mahsyar. Apa arti mahsyar? Tempat himpunan. Semua ada situ. George Bush ada situ, Soekarno ada situ, Subandrio ada situ. Lagi apa? Queen Elizabeth ada situ. Elvis Presley ada situ, tak kenal? Tony Curtis ada situ, Rock Hudson ada situ. Lagi apa? Doris Day ada situ. Elizabeth Taylor ada situ. Itu nama tempatnya apa? Padang Mahsyar. Itu. Udah di Padang Mahsyar, semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berdiri di hadapan Allah Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Cerita manusia je ni. Lain kita tak tahu apa yang berlaku pada dia. Dari manusia itu semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua manusia itu akan berdiri di hadapan Allah Taala. Kita ni berdiri belakang. Agak-agaknya lapang ke berimpit-rimpit? Lapang ke berimpit-rimpit? Berimpit-rimpit. Sampai kata Nabi, nak bergerak pun tak boleh. Itu Nabi ngabur ni. Nak bergerak pun tak boleh. Susah kan nak berjalan, nak bergerak pun tak boleh. Lelaki perempuan tu berimpit belakang. Lepas tu, telanjang pula tu. Ngeli-geleman Aisyah dengarnya bila dicerita oleh Rasulullah tu, telanjang tu. Ya Rasulullah, tidak ke malu. Ya Rasulullah, orang ni nengok, orang ni punya, orang ni nengok, orang ni punya, orang ni nengok, orang ni punya, tidak ke malu. Jawab Nabi ketika itu, tak sempat nak malu. Tak sempat nak nengok hak orang lain.
Dari sini pun dia tak sempat nak tengok. Itu punya hebat ya. Itu keadaan di padang mahsyar. Ustaz nak menjelaskan, ada yang saya dengar katakan kalau kita di dunia ni masa kita hidup, kita berjaga aurat kita, nanti pada masa Allah akan hidup kita. Itu adalah ceritanya. Ya. Itu yang tengah ramai-ramai tu. Kecuali mereka yang ada naungan di padang mahsyar. Naungan apa? Aras. Itu nyongin dia. Yang di bawah aras tu. Nak kita nak naungan aras? Anda ya. Jadi mudah-mudahan kita layak untuk menerima naungan aras. Kalau tidak, berimpit-impit. Telanjang. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Belum cerita dia yang sebenarnya. Dari kubur ke padang mahsyar tu, cara dia macam-macam cara. Ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang merambat, ada orang yang berkenderaan, ada orang yang merangkak, ada orang yang mengesut, malahan ada orang berjalan atas kepalanya. Jalan atas kepala. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah? Tak masuk akal. Macam mana boleh jalan atas kepala? Kata Nabi, di akhirat apa pun boleh berlaku oleh Allah Ta'ala. Walaupun dalam dunia ada. Ada tak orang dalam dunia ni? Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas? Ada jenis tarian tu. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Apa nama tariannya? Break dance. Dalam dunia ada. Tak ada break dance, ada tak apa. Hip hop. Hip hop tu betul juga. Tarian kepala ke bawah, kaki ke atas. Begitu cara dia. Yang berkenderaan macam mana? Yang berkenderaan. Mengapa dia ada kenderaan? Kerana dia berkorban ketika hari raya Aidil Adha. Kalau unta korbannya, unta lah kenderaannya. Kalau qaba lah. Kalau lembu lah. Kalau kibas lah. Kalau kambing lah. Sebab itu jangan kerkut, jangan bakhil. Dekat raya haji esok, korban. Setiap tahun korban tentang apa? Nanti ada kenderaan antara di kubur dan sampai ke padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari sejengkal dari kepala. Bayangkan ini kepala, sejengkal ni. Ini matahari. Panas ke dah? Macam mana keadaannya? Ngelumpur, hangat hijau. Panas. Matahari sejengkal. Yang jauh ni pun sikit-sikit. Sekarang ni jauh ke dekat matahari ni? Macam mana rasanya? Kalau tengah hari tu macam mana rasanya? Beria benar payungnya. Kalau di rumah beria kan ada airconnya. Nak bagi sejuk. Ini sejengkal dari kepala. Berpuluh-puluh lah. Menjijin peluhnya. Ada orang peluh hat mata kaki. Ada orang peluhnya hat betih. Ada orang peluhnya hat lutut. Ada orang peluhnya hat paha. Ada orang peluhnya hat pinggang. Ada orang peluhnya hat leher. Ada orang peluhnya apa kepala. Hat hidung pada. Dan malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Dia berenang dalam peluhnya sendiri. Ini ada dalam hadis kan? Tahu dah baca ke sini saya tahu. Kitab yang namanya hadis 40 hadis. Apa nama dah lupa. Penawar hati. 40 hadis penawar hati. Itu keadaan di padang mahsyar besok ya. Lepas itu dibariskan semua, itu dah saya cerita sini tu. Semua manusia akan dibariskan kepada 120 barisan. Everybody will be lined up into 120 rows. Daripada 120 barisan tu, berapa baris orang beriman? 3 baris. Yang lain? Semua masuk dalam neraka ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihala orang kafir tu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong. 3 baris saja layak masuk syurga. Bukan masuk kejap-kejap itu. Orang layak. Dan 3 baris itu pula dibubarkan dan dibariskan semula. Berapa baris? Dibariskan kepada 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisap. Barisan yang kedua, orang yang masuk syurga tapi kena hisap, lambat lagi. Barisan yang ketiga, orang yang masuk neraka dulu, dipanggil ashabul shimal.
Masuk neraka dulu. Dah habis dosa dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Barisan yang keempat, siapa? Ni, kuis sebenarnya pagi ni. Barisan yang keempat, ke mana? Apa namanya? Ashabul A'raf. Golongan tengah-tengah. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi, terhegi-hegi di atas titi siratul mustaqim. Minta pahala. Tolonglah aku. Saudara Nasir, bagi aku satu pahala ni. Aku nak masuk syurga ni. Aku nak layak ni. Nasir masa-masa itu tengah meluk bidadari. Itu ada belakang Nasir tu ya. Tengah meluk bidadari. Peduli beda. Aku suruh kamu masuk Islam tu kamu tak siap. Aku suruh kamu semayang kamu tak nak. Jadi maknanya merayu-rayu, menjerit-jerit. Tolonglah. Tolonglah Som, bagi aku satu pahala. Aku nak masuk syurga ni. Som tengah apa? Tengah nari. Tengah nari dengan apa? Dengan dayang-dayang keliling dia lah. Peduli beda. Suruh ngaji tak siap. Suruh untuk aurat tak nak. Suka nyemua kain ketang dada. Mayang-mayang. Jadi dia buat dua-dua. Dalam hidup ni dia buat taat pun buat, derhaka pun buat. Jadi bila ditimbang 50% dosa, 50% pahala. Terhegi-hegi di atas siratul mustaqim. Akhirnya adalah kumpulan atau orang-orang yang simpati terhadap mereka. Bagilah mereka itu satu pahala. Layaklah mereka itu akhirnya dapat juga masuk dalam syurga. Yang tukang bagi itu oleh kerana kemurahan hatinya, dia dapat pangkat yang tertinggi di syurga. Kerana kemurahannya, walaupun ibadahnya tak layak untuk mendapat pangkat itu, kerana kemurahan dia tu dapat pangkat di syurga. Yang tertinggi syurga apa? Puan-puan, yang tertinggi syurga apa di akhirat itu? Firdaus. Nak kata nak? Itu syurga Firdaus. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh, mereka itulah yang diberi syurga Firdaus yang diturunkan kepada mereka. Alright. Itu. Belum baca lagi, baru apa aja? Bakok aja. Baik, kita baca senang. Langsung apa kan? Ya. Kata tadi awal tengah-tengah tu, pahala terlibat, dosa terlibat. Tandanya dibuat semayang, tengok TV. Macam mana Ustaz? Ajar tu. Bila ditimbang masuk, sama-sama berat. 50% dosa, 50% pahala. Bila sama berat, nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Itu yang terhegi-hegi di atas titi siratul mustaqim tu. Itu yang merayu tu. Tolonglah Cik Ma, bagi aku satu pahala. Cik Ma masa itu apa? Saya bagi. Saya bagi. Ya ke? Kejap dia cakap boleh lah. Dia tengah seronok. Tengah benda sayang di sana tu. Tengah nari, tengah joget. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Tengah nari. Ustaz nak tanya kan, kalau biasanya kalau orang yang golongan tengah-tengah, bukankah bila dia tak ada nak ke tidak ke syurga, bukan kepada masa itu Nabi memberikan syafaat untuk orang macam ni bagi orang itu bukan tengah-tengah jadinya. Itu dia antara itu cerita lain, cerita syafaat lain. Asal tengah-tengah macam tu, dosa tengah-tengah dia ahli masuk neraka, betul dia boleh Nabi apa kan? Dia memang ditimbang-timbang tengok dia ahli neraka. Tapi oleh kerana dia dalam dunia ni suka selawat atau suka ikut Nabi, memuliakan Nabi, maka Nabi bagi syafaat pada dia. Walaupun dia patutnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Nabi, dia boleh dapat masuk dalam syurga. Sebab itu dalam hidup ni banyaklah kita berselawat kepada Nabi. Bukan teruk nak selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar je Nabi Muhammad jawab sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat. Itu syafaat itu pertolongan. Yang ini apa hidup? Selawat hidup. Lagi apa? Istighfar tak ada. Itu yang sama-sama berat tu antara dosa dengan pahala tu. Baik, buka kitab Al-Baqa'u.
artinya kekal. Sentiasa ada. Siapa yang sentiasa ada? Allah tu sentiasa ada. Bukan saja Allah yang ada. Sifat-sifatnya pun ada. Kekuasaannya ada. Pandangannya ada. Pendengarannya ada. Lagi apa? Pengetahuannya ada. Sentiasa ada je. Tak pernah hilang-hilang. Tiada akhir. Tak ada kesudahan. Kita ada kesudahan. Ya? Maka hakikatnya. Apa kata hakikat? Hakikat apa dah? Yang sebenar-benarnya. Maka hakikatnya. Ya? Hakikatnya ibarat apa? Seperti. Ibarat tu seperti atau bandingan ya. Ibarat daripada menafikan ada kesudahan bagi wujudnya Allah Taala. Tak ada kesudahan wujudnya. Berbeza dengan manusia. Dalam dunia ni ada kesudahan. Dia ada berkesudahan dengan mati. Tapi Allah tak ada mati-mati ya. Ada pun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal, tiada binasa selama-lamanya. Ada juga yang Allah kekalkan. Tapi dia serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah, Allah kekalkan. Tapi dia serupa ke dia dengan Allah? Tak. Dia dikekalkan kerana dikekalkan. Allah mengekalkannya. Boleh tak Allah binasakan kalau Allah tak? Boleh. Tapi Allah tak nak binasakan, Allah kekalkan ya. Ada 10 perkara nanti kita akan apa? Bicara ni insya-Allah. 10 perkara Allah kekalkan. Tapi dia bukan sifatnya kekal. Dia dikekalkan. 10 perkara. Itu satu tajuk lain tu. Saya pernah ceramah tajuk itu tu. Benda-benda yang Allah kekal dengan 10 perkara tu. Ada pun yang lain daripada Tuhan, ada juga yang kekal. Tiada binasa selama-lamanya. Tetapi bukan dinamakan kekal. Ya? Bukan dinamakan kekal. Yang hakiki. Bukan kekal yang sebenarnya. Iaitu yang sebenarnya. Bahkan kekal apa? Aradhi. Sebut aradhi. Kekal aradhi. Kekal yang dikekalkan. Kekal yang mendatang. Dia bukan hakikatnya dia kekal dah. Dia didatangkan. Didatangkan sifat kekal. So aradhi namanya. Yang mendatang. Yang mendatang juga. Seperti ini yang dikabarkan benda-benda yang Allah kekalkan. Seperti syurga. Syurga ada berapa? Perempuan, syurga ada berapa? 8. Yang mana nak? Yang mana nak? Firdaus. Yang lain tak nak? Ya Allah, kalau tanya syurga nak yang mana apa jawab? Semua lah. Neraka, kekal juga. Neraka ada berapa? 7. Cik sebut. 1. Jahannam. Jangan Jahannam, tak betul. Jahannam. Yang kedua, Jahim. Yang ketiga, Saqar. Yang keempat, Sa'ir. Yang kelima, Khutamah. Yang keenam, Hawiyah. Yang ketujuh, Laza. Itu 7 neraka. Mana nak? Mana nak? Cik Mah nak yang mana? Tak ada. 1 pun tak ada ya. Itu 7 neraka. 8 syurga nak yang mana? 8 syurga ni nak yang mana? Nak semua. Kemudian lauh. Apa lauh? Tulisnya lauh. Sebenarnya kita sebut luh. Apa lauh? Papan tulis. Papan tulis. Apa tulis itu? Apa ditulisan dia ditulis pada lauh tu? Takdir manusia. Semua ditulis tu. Dah tulis Haji Ibrahim nanti akan jadi ustaz. Padahal dia bukan ada pengajian agama pun, tapi jadi ustaz, ngajar di pondok. Tak pernah masuk pondok, ngajar di pondok. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dah tulis itu. Dia akan mati pada tahun-tahun sekian. Soya akan mati pada tahun 2023. Ya. Pada pukul 7.45 petang, 7.45 malam. Dah tulis tu. 7.46 malam. Berapa bulan? 26 apa bulan? 11. 2013. Itu dah tulis itu tu.
Ya? 2023, bukan 2013, 2023. Dah tulis tu. Haji Ibrahim akan mati bila? Entahlah. Tak tahu ya. Begitu juga sebelum ini. Sudah siap je namanya lauh ya. Fi lauhim mahfuz. Ada pun ayat tu? Surah Al-Buruj ya. Itu lauh. Yang surahnya Arash. Arash apa dia? Apa itu Arash? Lindungan di padang mahsyar. Yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Arash Allah Ta'ala. Itu Arash ya. Kemudian kolam. Apa kolam? Bukan kolam ayo. Apa kolam? Pen. Nulis takdir kita tu. Sebelum dijadikan kita ni, alam ni belum ada lagi. Allah sediakan, Allah perintahkan kalam tu. Wal kalam tulis oleh kamu. Kalam tanya, apa yang aku tulis? Ya Allah. Tulis takdir manusia-manusia yang akan aku jadikan. Ada tulis belakang tu. Sekian ni, sekian ni, orang ni jadi cikgu, orang ni jadi ustaz, orang ni jadi ustazah, orang ni jadi apa, semua dah tulis belakang tu ya. Itu pen yang nulis ya. Itu kalam. Yang lagi seterusnya apa? Kursi. Apa kursi? Kursi, tempat duduk lah. Itu kursi kita. Tapi kursi Allah, tanda lambang kekuasaan Allah Ta'ala. Lambang kerajaan Allah Ta'ala. Itu namanya kursi ya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Sangat luaslah kerajaan Allah itu. Wasi'a itu sangat luas. Wasi'a kursi. Kursi Allah itu sangat luas. Artinya kekuasaan Allah itu meliputi segala-galanya. Dan bagi Allah tidak ada masalah untuk mentadbir langit dan bumi ini. Senang je begitu ya. Itu kursi. Dan bagi apa? Roh. Roh apa? Roh apa? Jiwa dalam badan kita tu namanya roh. Roh. Kita mati tapi roh mati ke tak? Puan-puan, bila kita mati, roh tu mati ke tak? Apa jadi pada dia? Dia pindah aja. Roh tu pindah daripada dunia pindah ke alam barzakh. Itu roh ya. Tadi tak cukup 10 ni. Berapa? Syurga 1, neraka 2, loh 3, aras 4, kalam 5, kursi 6, roh 7. Ada 3 lagi. Apa dia yang 3 lagi? Ya. Maka perkara yang tersebut itu dikatakan kekal kerana mendatang. Tatkala berita kita bertakluk, tertakluk kudrat, iradat Allah Ta'ala pada mengekalnya. 3 lagi ni, tak ada tulis ni. Tapi ada lagi 3 ya. Iaitu apa? Benih manusia. Namanya Ajbuz Zambi. Ajbuz Zambi. Ain, Jim, Ba, Alif, Lam, Zal, Nun, Ba. Ajbuz Zambi. Benih manusia. Besarnya besar mana? Besar biji sawi. Di mana letaknya? Di mana ada? Semua ada ni. Saya ada, perempuan ada, semua ada belakang. Di mana ada? Di tulang punggung kita tu. Ujung tulang punggung tu. Esok body baru kita bermula dari Ajbuz Zambi lah. Yang ada sekarang ni, walau cantik mana pun habis hancur. Habis semua. Mata hancur, telinga hancur, tengkorak hancur, kaki hancur, badan hancur, habis hancur. Tinggal Ajbuz Zambi tu, dia jadi body baru. Kalau dia ahli syurga, Allah jadikan bodinya secantik Siti Zulaikha. Kalau lelaki, secantik Nabi Yusuf. Tapi kalau ahli neraka, Allah akan jadi bodinya seperti apa? Seperti binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia ni. Itu dia. Daripada Ajbuz Zambi tu, Allah bagi bodi baru. Itu yang ke-7. Ya. Yang ke-8. Yang ke-8 apa? Orang-orang yang jasad mereka yang mati syahid. Tadi 7 ya, ini 8, ini 9 lah. Yang 9. Orang-orang yang mati syahid. Jasadnya tak ada hancur. Badannya tak ada hancur. Tahu siapa yang mati syahid? Apa arti mati syahid? Mati dalam peperangan menentang
orang kafir. Itu mati syahid. Seperti siapa? Sayyidina Hamzah. Seperti Sayyidina Ja'far. Seperti Yasir. Seperti isterinya siapa nama? Sumayyah. Itu syahid lah gitu. Seperti yang menentang Fir'aun. Siapa? Masyitah. Itu semua syahid lah gitu ya. Tadi hancur. Sebab Masyitah tu Rasulullah pun tercium bau yang amat wangi. Dia singgah satu tempat, dia cium bau yang wangi benar. Tanya Jibril, apa bau yang wangi ni wahai Jibril? Jawab Jibril, itulah dia bau dari kubur Masyitah. Itu jasad mereka-mereka yang mati syahid. Yang ke-10, jasad Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Jasad Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Artinya Nabi Musa tak ada hancur. Nabi Isa tak ada hancur. Belum mati pun Nabi Isa tu. Nabi Muhammad tak ada hancur. Kalau ada lah kita berani ngorek kubur Nabi Muhammad tu, kita akan jumpa jasadnya. Tak ada hancur-hancur ya. Nabi Ayub tak ada hancur. Nabi Adam tak ada hancur. Kerana dia Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Itu yang 10. Ada lagi 2. Itu tak ada bukti. Tak ada nas. 12 semuanya. Ada lagi 2. Yang pertama tukang azan. Muazzin. Yang tetap. Bukan sekali-sekala. Yang tetap. Yang tidak, yang betul-betul ikhlas. Yang tak ada menerima upah. Saja dia nak apa? Seperti siapa? Seperti Bilal bin Rabah. Dia muazzin, tukang azan. Di mana-mana pun waktu dia. Macam di kampung ni, kalau dia tu betul-betul ikhlas, bukan kerana allowance. Kalau ada allowance dia bagi tak ngapa, tapi dia menunggu-nunggu bila nak datang allowance, itu tak masuk ya. Tapi kalau dia bagi saja, tak apa. Tak ada pula salah ya. Macam saya ni ngajar ni haram ke halal duit ni? Halal, bukan saya minta pun. Ada pun nak saya tetapkan harga? Yan, ada tak saya tetapkan harga? Tak ada ya. Tapi kalau saya kata, kalau kamu tak bagi sekian banyak, tak pasti orang ajar kau ni. Itu tak masuk ya. Itu dah tak ada ikhlas. Dia biar ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi azan orang itu juga. Kalau dia memang ada dia bagi allowance, tak ada minta-minta, tapi bagi orang itu juga. Macam tu imam ada tak allowance? Ada ya. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau letakkan syarat, sekarang ni puan-puan, ulama-ulama ada tak menetapkan syarat? Banyak tau. Kalau kamu nak aku datang ngajar kamu mesti bagi aku sekian banyak. Kalau tidak aku tak siap orang datang. Tapi kalau suka hati kamu lah nak bagi-bagi nak idak-idak lah. Itu ikhlas apa ya? Kerana Allah perintah apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan melainkan menyembah aku dengan cara ikhlas dan kerana agama. Itu masuk dalam ikhlas ya. Itu tadi kan. Tukang azan yang ikhlas. Itu yang ke-11. Yang ke-12, orang yang hafiz Al-Quran. Ya. Hafiz itu artinya bukan hafal aja. Yang pertama dia hafal, yang kedua dia amalkannya, yang ketiga dia kembangkannya, yang keempat dia perjuangkan Al-Quran dalam hidup dia. Itu nama hafiz. Hafiz menghafal Quran. Tapi tak ada nas. Ulama aja mengatakan. Nabi tak pernah ngapa begitu. Jadi maknanya yang dikekalkan Allah berapa? Ada berapa? Ada 12. 10 ada dalil. 2 lagi tak ada dalil ya. Baik. Tengok balik. Buat kita balik. Maka perkara tersebut tersebut ini dikatakan kekal kerana mendatang tatkala bertakluk qudrat iradah. Qudrat iradat Allah Ta'ala pada mengekalkannya. Peringatan segala jisim. Jisim tu apa? Benda yang bertubuh, nama jisim. Ini botol ni. Jisim tak? Ada tak bentuk botol ni? Itu nama jisim. Ya? Semua sekali asal benda namanya jirim. Tapi jirim tu ada yang berjisim,
ada yang tidak berjisim. Faham ke ni? Semua jirim belaka. Tapi ada yang berjisim, ada yang tidak berjisim. Ini jirim yang berjisim. Ada bentuk tak? Ada. Torchlight ni, ada tak bentuk dah? Warna kuning merah. Panjang. Itu ada bentuk dia. Itu nama jirim yang berjisim. Ada tak jirim yang tidak berjisim? Ada tak? Apa? Contoh. Jirim yang tak berjisim apa? Udara. Ada tak udara? Perempuan? Mana tahu? Mana tahu ada? Terasa. Tu dah kipas angin tu pusing. Terasa. Itu jirim yang tidak berjisim. Cahaya. Mana cahaya? Ada ke tak ada cahaya? Kalau tak ada cahaya tak nampak pun. Ada mana dia tunjuk? Mana? Itu bal. Itu bal bukan cahaya tu. Itu bekas cahaya. Cahaya mana? Dia tak ada bentuk ya, tak ada jisim. Dia jirim aja, dia tak berjisim. Lagi apa? Gas. Ada tak gas? Mana tahu ada gas? Tercium baunya. Bila pengor baunya, tu ada lah orang yang mengeluarkan gas ya. Tahu pengor baunya? Ada yang mengeluarkan gas. Ini duduk atas kerusi ni tak adalah ketara sangat. Kalau rapat-rapat dekat-dekat macam. Bila keluar gas, tercium bau tak? Ada. Itu jirim yang tidak berjisim. Dan yang ini jisim ya. Segala jisim semuanya binasa. Habis binasa belaka. Melainkan ajbuz zambi tadi ya. Ajbuz zambi. Iaitu tulang kecil seperti biji sawi. Sebesar biji sawi. Bukan seperti pun, sebesar biji sawi. Duduknya di tongkin. Di tongkin manusia. Dari tulang pombong kita tu. Ada namanya ajbuz zambi ya. Duduknya di tongkin manusia. Itulah benih anak Adam ketika bangkit daripada kubur kerak. Jisim sekalian nabi-nabi, jasad nabi-nabi ya, pada nabi-nabi itu. Dan juga jisim orang-orang yang mati perang sabilillah. Maka ketiga-tiga itu kekal, tetapi kekalnya itu ialah aradhi. Aradhi itu apa? Mendatang. Yang demikian nyatalah perkara yang diiktibarkan. Permulaan dan kesudahan itu terbagi kepada 3 bagi. Yang diiktibarkan dan yang disifatkan sebagai ada kesudahan atau dan tidak ada kesudahan, ada 3 bagi. Yang pertama, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Ialah zat dan sifat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Sifatnya sifatnya qidam. Allah tu qadim. Allah yang qidam bersifat qadim ya. Allah yang qadim bersifat qidam. Yang bersifat qadim yang bersifat qidam dipanggil qadim. Faham kan? Sifatnya qidam, yang memiliki sifat qidam tu dipanggil apa? Qadim. Tak faham? Ya Allah. Cik Mah sedang menyanyi, maka Cik Mah adalah seorang penyanyi. Tak faham lagi? Ya. Itu sifatnya qidam, dialah yang qadim. Itu tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Yang kedua, B. 3 tadi ya. Ada permulaan tetapi tiada kesudahan, iaitu syurga. Syurga ada permulaan. Allah jadikan syurga tu, dan tapi tidak ada kesudahan. Kekal syurga tu selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Kekal. Iaitu neraka, syurga, neraka dan sebagainya. Yang 10 tadi, yang di atas tadi ya. Syurga, neraka, arash, alam dan sebagainya. Kursi ya, 10 perkara tadi. Ya, dia ada permulaan tapi tidak ada kesudahan. Itu yang B ya. Yang C, ada permulaan dan ada kesudahan, iaitu segala makhluk. Makhluk tu kita lah ya, yang dicipta oleh Allah Taala. Segala makhluk yang lain daripada 10 yang tersebut itu. Tak umum je. Buat camping makan satu RM10. Orang belian jawatan. Okey. Dia orang dah habis semua tu. Ya. Tak ada. Baik.
Itu benda yang dikekal Allah Ta'ala ya. Ada yang jenis kekal tapi ada permulaan. Ada yang tidak ada permulaan. Ya. Yang kita ni ada permulaan dan ada kesudahan. Makhluk tu selain daripada yang 10 perkara, 12 perkara tadi, ada permulaan dan ada kesudahannya. Tu dia. Baik, nanti akan datang kita baca mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Untuk pagi ni cukup sekadar itu. Dah dekat pukul 11 dah. Saya datang pun dekat pukul 10 tadi. Ini dekat pukul 11. Sejam dah. Okey lah tu. Okey dah. Okey. Sebelum saya tutup, ada satu pengumuman di sini. Ya. Iaitu kempen wakaf. Satu lot RM RM10. Belian bangunan Darul Ta'lim. Tahu apa Darul Ta'lim? Ya Allah, tak pernah pergi Darul Ta'lim. Di mana? Di mana? Mana ada depo? Di Simpang Pulai, Taman Seri Raya. Saya ngajar 2 kali situ. Darul Ta'lim. Yang Brother Nasir punya tu. Itu Darul Ta'lim. Jadi RM10 satu lot. Jadi kalau ada siapa ada kemampuan, bagi pada Yan kejap ni ya. Belian bangunan Darul Ta'lim. Ada sikit lagi tak bayarnya. Dah bayar sangat banyaknya. Majoriti dah bayar. Jadi kalau ada, bagi kejap ni pun boleh. Kemudian pun boleh. Atau masuk bank account pun boleh. Dan sebagainya. Itu pengumuman. Kalau tidak pahala lah. Kerana bila dah mati esok, putus segala pahala amal kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Itu 3 aja sumber pahala. Lain tak ada dah ya. Jadi ni yang ada ni sumber pahala lah ya. Bagi pada Yan kepada siapa-siapa lah pengurus apa ni ada tabung tu bagi bolam tu ya. Okey. Ada tengok Yan belakang tu. Ada tabung tu. Buah dalam tabung ya. Okey, sebelum saya tutup betul-betul, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Tak ada lah. Habis lah tu ya. Tak apa. Memang saya pun nak lepas ni nak pergi ke Manjung. Bukan lepas Jumaat lah. Lepas Jumaat nak pergi Manjung ya. Hari ni nak ke Manjung. Bulan sudah tak pergi. Kerana apa? Baru sangat meninggalnya isteri saya tu. Hari ni sudah sebulan ni kira boleh lah tu. InsyaAllah ya. Okey, sekian dulu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir